A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian Al-Asma'ul Husna. Kita sampai sifat yang ke-13. Hari ini kita akan belajar dua lagi sifat Allah ataupun nama-nama Allah yang lain, iaitu Al-Quddus dan As-Subuh. Al-Quddus dan As-Subuh, yang makna dia hampir sama. Kalau dia sebut Al-Quddus sahaja, maka dia juga bermakna As-Subuh. Kalau dia sebut As-Subuh sahaja, dia juga bermakna Al-Quddus. Tapi kalau disebut bersekali, maka dia ada sedikit perbezaan. Okey, pertama, berapa kali disebut perkataan Al-Quddus dan As-Subuh, sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Al-Quddus disebut dua kali dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Al-Hasyr. Ini kita dah tadabbur minggu lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Surah Al-Hasyr ayat 23. Yang maksudnya, dialah Tuhan yang berhak disembah, yang layak disembah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang bersifat Al-Malik, Raja, dan juga bersifat Al-Quddus, yang Maha Suci daripada segala kekurangan, keaiban, kelemahan. Itu yang pertama, disebut dalam surah Al-Hasyr. Yang kedua disebut dalam surah Al-Jum'ah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikul quddusil azizil hakim. Surah Al-Jum'ah ayat yang pertama. Yang maksudnya, telah mensucikan Allah, telah bertasbih kepada Allah apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Allah yang mana ni? Yang semua di langit dan di bumi mensucikannya, iaitu Allah yang bersifat Al-Malik, yang mempunyai kerajaan, yang memiliki kuasa, dan juga yang bersifat Al-Quddus, kerajaan, yang ada kerajaan, yang ada kuasa, dan juga yang suci daripada segala kelemahan, kekurangan, keaiban, dan juga bersifat Al-Aziz, Al-Hakim. Jadi daripada dua ayat ni, surah Al-Hasyr dan surah Al-Jum'ah, disebut perkataan Al-Quddus, tetapi disertakan juga dengan Al-Malik. Al-Malik maknanya kerajaan ataupun kuasa. Jadi kenapa selepas disebut Al-Malik, disebut Al-Quddus?
Ataupun sebelum Al-Qudus disebut Al-Malik. Sebab Al-Qudus ni menunjukkan Tuhan yang Maha suci daripada segala kelemahan kekurangan. Maka bila dia suci daripada segala kelemahan kekurangan, menunjukkan dia memiliki kuasa, dia memiliki kerajaan. Okey. Kemudian Al-Qudus juga disebut sekali. Al-Qudus disebut sekali di dalam hadis yang sahih. Dalam Al-Quran 2 kali, dalam hadis sekali. Iaitu dalam zikir yang Nabi selalu baca ketika rukuk dan sujud. Nabi baca selalu ketika rukuk dan sujud, dan mungkin kita jarang baca ataupun tak pernah baca. Doa zikir ketika rukuk dan sujud yang ada perkataan Qudus ialah sebagaimana diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksudnya subuhun Allah yang maha suci, qudusun Allah yang maha bersih, rabbul malaikah Tuhan pencipta pemilik para malaikat, dan juga waruh Jibril. 4 patah je, 4 perkataan antara zikir yang Nabi baca ketika rukuk dan sujud. Dan daripada hadis sahih, eloklah kita hafal dan kita baca ketika rukuk dan sujud, supaya satu, kita ikut sunnah Nabi. Yang kedua, sunnah Nabi juga mempelbagaikan doa dan zikir ketika solat. Nabi baca bukan satu doa, satu zikir sahaja ketika rukuk dan sujud. Nabi baca pelbagai. Hari ini Nabi baca zikir ni, besok Nabi baca zikir lain. Supaya apa? Supaya ada kelainan dan ada perasaan. Berbeza dengan kita baca zikir yang sama, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Ala, daripada dulu berpuluh tahun. Jadi benda yang sama, jadi kadang-kadang tidak ada perasaan, tidak ada benda baru. Jadi eloklah kita hafal zikir ni, 4 patah perkataan saja. Sekarang pun kita boleh hafal. Subuhun, Qudusun, Rabbul Malaikati war Ruh. Boleh baca ketika rukuk dan sujud. Lima perkataan. Subuhun, Qudusun, Rabbu al-Malaikati war Ruh. Okey. Makna Al-Qudus. Al-Qudus ialah pattern dia, wazan dia ialah fu'ulun. Minal Qudusi, daripada perkataan Al-Qudusi. Jadi makna pertama Al-Qudusi ialah At-Taharah, suci. Makna pertama Al-Qudus yang berasal daripada perkataan Al-Qudusi ialah At-Taharah, suci. Dan daripada perkataan ini dinamakan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Maqdis tu daripada Kudus, iaitu rumah yang disucikan. Baitul Maqdis makna dia rumah yang disucikan. Okey, makna yang kedua Al-Qudus ialah Al-Barakah. Al-Barakah iaitu kebaikan yang banyak. Jadi bila disebut wal ardu al-muqaddasah, makna dia boleh jadi dua makna. Al-ardu al-muqaddasah. Makna pertama, bumi yang disucikan. Yang kedua, bumi yang diberkati. Bumi yang banyak kebaikan. Okey, itu makna dari segi bahasa. Makna Al-Qudus dari sisi Allah ataupun pada hak Allah, bila kita kata Allah tu Al-Qudus, apa makna dia? Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah,
Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya At-Tabari, ketika mentafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi dalam surah Baqarah ayat 30 ni ada dua perkataan. Pertama nusabbihu, yang kedua nuqaddisu. Dua-dua ada. Jadi kata Imam At-Tabari dalam mentafsirkan ayat ni, dia kata nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ialah nunzihuka wa nubri'uka mimma yudifu ilaika ahlu syirki bika wa nusalli laka wa nuqaddisu laka nunsibuka ila ma huwa min sifatika minat taharati minal adnasi wa ma adafa ilaika ahlul kufri bika. Maksud dia, kata Imam Tabari, iaitu kami mensucikan engkau. Ini kata-kata malaikat. Bila Allah berkata pada malaikat, aku nak mencipta manusia yang berperanan sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka malaikat bukan membantah, malaikat minta pencerahan, minta penjelasan kepada Allah. Kenapa kamu nak lantik manusia yang sifatnya suka berpecah belah, suka bergaduh, suka berperang, wa yasfikud dima', dan suka menumpahkan darah. Sedangkan kami malaikat ni, nusabbihu bihamdika, kami sentiasa mensucikan engkau dengan memuji engkau, dan kami membersihkan engkau, wa nuqaddisu lak, daripada segala sifat-sifat yang kurang, sifat kelemahan, keaiban. 24 jam. Kenapa tak lantik kami sebagai khalifah? Sebaliknya, engkau nak melantik manusia yang sifatnya suka bergaduh, suka berperang, suka membunuh, suka dengki. Kan? Allah kata apa? Qala inni a'lamu, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Apa yang Allah tahu dan apa yang malaikat tak tahu. Ya Allah tahu ialah manusia walaupun ada sifat suka dengki, suka berdendam, suka bergaduh, suka membunuh. Betul. Tapi yang malaikat tak tahu ialah manusia bila menjadi orang yang bertakwa, dia jauh lebih baik daripada malaikat. Manusia bila menjadi orang yang beriman dan bertakwa, dia jauh lebih baik daripada malaikat. Dan manusia bila ikut nafsu, dia akan lebih teruk daripada malaikat, bahkan lebih teruk daripada haiwan. Itu yang malaikat tak tahu. Jadi Allah kata, aku pilih manusia sebab manusia ada potensi untuk menjadi khalifah, mengurus muka bumi Allah, mengikut acuan Allah, bila mereka beriman kepada Allah. Dan memang terbukti, bila Nabi diutuskan sebagai Rasul, Nabi menjadi manusia yang terbaik dan khalifah yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi Imam Tabari mentafsirkan ayat daripada kata-kata malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ialah kami mensucikan engkau daripada segala apa yang dituduh oleh orang musyrikin, oleh orang kafir kepada engkau. Sama ada tuduhan engkau ada isteri, engkau ada anak, engkau ada kekurangan, engkau ada kelemahan, semuanya kami sucikan engkau daripada tuduhan tersebut. Okey, kata Baihaqi, huwa tahir. Al-Quddus mana Al-Tahir, sama dari segi bahasa tadi, iaitu suci daripada segala keaiban. Apa saja yang mengaibkan Allah ataupun apa saja keaiban yang ada pada manusia, Allah tidak ada. Al-Munazzah, kata Baihaqi lagi, iaitu yang suci daripada memiliki anak-anak dan memiliki sekutu. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, Al-Quddus makna dia ialah Al-Munazzah min kulli syarrin wa naqsin wa aibin. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, Al-Quddus ialah
yang suci daripada segala kejahatan, segala keburukan, segala kekurangan dan segala keaiban. Jadi Al-Quddus mengikut Ibn Qayyim ialah yang suci daripada segala keburukan, daripada segala keaiban dan segala kekurangan. Mana semua sifat yang kurang tidak ada kepada Allah. Dan kadang-kadang yang kurang pada manusia sempurna pada Allah. Kurang pada manusia bagi Allah sempurna. Contoh, manusia tidak ada anak, itu kurang. Itu macam aib kan, Muhammad mandul. Jadi bila manusia tak ada anak, itu kurang. Tapi bagi Allah sempurna. Allah tidak ada anak, itu sifat yang sempurna kepada Allah. Okey, kata Syekh Sa'di rahimahullah, nama Allah Al-Quddus dengan As-Salam maknanya hampir sama, lebih kurang. Iaitu Al-Mu'azzam, yang dibesarkan, yang diagungkan, Al-Munazzah an sifatin naqsi kulliha, yang disucikan daripada semua sifat-sifat yang kurang. Daripada menyerupai seseorang makhluk pun, ataupun hampir nak sama. Allah ni suci daripada menyerupai apa saja makhluk, ataupun hampir-hampir nak sama menyerupai makhluk. Itu pun Allah Maha Suci. Dan Allah sebut jelas dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Kita pun biasa dengar ayat ni kan. Laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang seperti Tuhan sesuatu pun. Sama ada orang ke, haiwan ke, tumbuhan ke, tidak ada satu pun yang menyerupai Allah. Wa huwas samiul alim. Dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu juga dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang sekufu. Kufuwan makna sekufu, yang sama dengan Allah. Jadi itu antara bentuk ataupun maksud Al-Quddus, iaitu Allah tidak mungkin sama dengan apa-apa saja makhluk. Bila kita kata Allah tu sama dengan makhluk ataupun hampir-hampir nak sama, sebenarnya kita tidak mengkuduskan Allah, kita tidak mensucikan Allah. Okey. Itu dari segi makna bahasa, dari segi bahasa, dan juga dari segi istilah syar'i ataupun dari segi hak Tuhan. Bila sebut Allah tu Al-Quddus, apa maksud dia? Iaitu Allah bersih daripada segala sifat kekurangan, kelemahan, keaiban. Allah bersih daripada menyerupai makhluk dan sebagainya. Okey, sekarang poin yang ketiga ialah apa kesan apa kesan beriman dengan sifat Al-Quddus? Bila kita faham maksud Al-Quddus dan kita percaya, mesti ada kesan. Mesti ada kesan dia. Tak mungkin kita kenal sifat orang yang hebat, orang yang paling sempurna, orang yang paling kaya, orang yang paling pemurah, tapi tidak ada kesan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Mustahil. Kalau orang tu paling baik, paling kaya, paling penyayang, mesti ada kesan dalam hati kita. Maka apatah lagi bila kita kenal Allah tu Al-Quddus. Allah tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Allah memiliki sifat yang semua sifat Allah adalah sempurna. Maka kesannya lagi hebat dalam jiwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kesan yang pertama. Kesan yang pertama bila kita beriman dengan sifat Al-Quddus ialah mahabbatuhu subhanahu wa ta'zimuhu wa ijlalihi. Li'annahu subhanahu al-muttasif bi sifatil kamal wa jalal wal munazzah 'anil naqais wal 'uyub. Wa man kana hadha wasfuhu fa inna an-nufusa majbulatun 'ala hubbihi wa ta'zimihi. Wa hadhihi al-mahabbah turisu halawatan fil qalbi wa nuran fis sadri. Wa hadha huwa an-na'imu ad-dunyawi al-haqiqi
allazi yasghar bijanibihi kullu na'imin. Kata penulis buku ni, Syekh Nasir, dia kata kesan pertama bila kita beriman dengan sifat Al-Qudus ialah mahabbatu, kita akan menjadi orang yang sangat cintakan Allah. Wa ta'zimuhu, dan sangat mengagungkan Allah. Dan wa ijlaluhu, dan sangat memuliakannya. Kenapa? Kenapa dengan sifat Al-Qudus kita semakin cinta pada Allah? Kita semakin mengagungkannya dan semakin memuliakannya. Sebab dia mempunyai, bila Al-Qudus, tidak lemah, tidak kurang, tidak cacat, tidak lupa. Semua sifat Allah sempurna. Kalau Allah berilmu, maka ilmu Allah sempurna. Allah tahu yang dulu, Allah tahu yang sedang, Allah tahu yang akan datang. Allah tahu yang batin, Allah tahu yang zahir. Allah tahu yang kecil, Allah tahu yang besar. Jadi semuanya sifat sempurna. Kalau Allah mendengar, mendengar Allah tu adalah kudus, suci daripada keaiban. Contohnya, kalau Allah mendengar tapi tak boleh dengar semua sekali. Kalau jauh je Allah tak boleh dengar. Itu tidak ada sifat kudus. Ataupun Allah mendengar tapi bermusim. Waktu siang je Allah dengar, malam Allah tak berapa dengar. Itu tidak. Kalau kita kata Allah mendengar bermusim, Allah tidak ada sifat Al-Qudus. Jadi bila kita beriman Allah ada sifat kudus, semua sifat Allah, mendengar, melihat, ilmunya, kudrahnya, kuasanya, semuanya sempurna. Tidak ada kurang, tidak ada cacat, tidak ada lemah, tidak ada keaiban. Jadi kesannya apa? Kita akan menjadi semakin cinta kepada Allah. Kita akan, bila kita cinta pada Allah, apa akan jadi? Kita akan semakin taat pada dia. Sebab cinta membawa kepada ketaatan. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Kata pepatah Arab. Orang yang cinta pada seseorang menjadikan dia sentiasa taat kepada orang yang dia cinta. Okey? Dan yang kedua, menjadikan kita sentiasa membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kalau cinta pada Allah membawa kepada kita semakin taat. Tetapi kalau membesarkan Allah, menjadikan kita semakin tidak melanggar perintahnya. Bila nak buat maksiat je, bila nak langgar perintah Allah, kita rasa kehebatan Allah. Allah Maha melihat, dan melihat Allah kudus. Tidak pernah terbatas. Tidak pernah Allah bercuti bila melihat. Dan Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah meliputi semua. Daripada atas langit 7 lapis, sampailah ke 7 lapis bumi di bawah. Jadi akhirnya, kita takut untuk melakukan maksiat. Sebab kita rasa kebesaran Allah. Kenapa? Sebab Allah kudus. Okey. Dan kata penulis ni, bila kita dah cinta pada Allah disebabkan sifat kudus, dan kita rasa keagungan Allah disebabkan sifat kudus, akhirnya menjadi kenapa? Kita taat dan kita tidak melanggar perintah, kita tak buat maksiat. Dan akhirnya kesan yang paling besar ialah, dia kata, hadhil mahabbah tuwarisu halawatan fil qalbi. Cinta kepada Allah ini dan mengagungkan Allah akan mewarisi halawatan, kemanisan iman dalam hati. Kita akan rasa seronok je bila dapat mentaati Allah. Kita rasa bahagia je bila dapat meninggalkan larangannya. Dan kata penulis, haza huwa naim ad-dunyawi. Inilah nikmat dunia yang sebenar, yang paling besar, dan bila dibanding dengan nikmat yang lain, semua nikmat yang lain adalah kecil. Nikmat makan, bila dibanding dengan nikmat manisnya iman, makan tu terlalu kecil. Nikmat berada, ada jawatan besar, ada pangkat besar kan. Orang muliakan kita. Tapi bila dibanding dengan nikmat manisnya iman, bila kita dapat mentaati Allah, dapat meninggalkan larangannya,
maka semua tu pangkat, kedudukan, pujaan orang apa semua terlalu kecil bila kita dapat nikmat kemanisan iman. Saya pernah sebutkan bagaimana Nabi SAW bila dia berada di waktu malam bersama Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia berkata, "Wahai Aisyah, aku sangat cinta pada engkau, cinta pada isteri pula orang yang beriman, insya-Allah ahli syurga, satu cinta yang hebat. Tapi kata Nabi kepada Aisyah, aku cinta pada engkau, tapi aku lebih cinta untuk duduk bersama Allah, untuk solat malam." Cinta pada manusia nikmat, tapi bila dibanding dengan cinta beribadat kepada Allah, kemanisan beribadat kepada Allah, maka cinta pada manusia adalah terlalu kecil. Okey. Boleh Jadi benda ni sebenarnya simple aja. Kita kalau contohlah suami kita orang yang paling handsome. Antara suami yang kurang handsome dengan suami yang lebih handsome, yang mana kita lebih cinta? Kita lebih cinta yang lebih handsome. Antara suami yang pemurah dengan suami yang sangat-sangat pemurah, kita lebih sayang yang sangat-sangat pemurah. Antara suami yang banyak harta dengan suami yang lagi-lagi melimpah hartanya, kita lebih sayang yang lagi banyak harta. Jadi bila dengan manusia, nampak kesan dia. Orang ni lagi baik, lagi kita suka. Orang ni lagi kaya dan lagi pemurah, kita lagi suka. Jadi bila hubungan kita dengan manusia, bila berdepan dengan orang yang sempurna, kita nampak kesan dia. Kita lagi suka. Sama juga kita dengan anak kita. Dalam ramai-ramai anak kita, ada seorang anak yang paling baik, paling dengan cakap, paling baik akhlaknya, cakap pula melembut, hormat pada kita, selalu ambil hati kita. Pastilah kita lebih sayang pada dia dibanding dengan anak yang lain. Kita akan bagi masa lebih pada dia. Tapi bila dengan Tuhan, kadang-kadang tak berlaku. Tuhan lagi sempurna, Tuhan lagi kaya, Tuhan lagi jamilun, Tuhan lagi penyayang. Tapi kadang-kadang kita tak bagi masa pada Tuhan yang sangat-sangat hebat tu. Tuhan yang Al-Qudus. Kenapa? Sebab kita sebenarnya belum kenal Allah. Walaupun mungkin kita dah hafal nama Al-Qudus sekian lama. Walaupun kita dah solat daripada kecil lagi. Tapi kita tak rasa tu. Cinta manis bila duduk bersama Allah yang maha sempurna, yang maha suci daripada segala keaiban. Sebab kita hanya sekadar tahu maklumat saja, tapi cinta kita tak sampai ke dalam hati. Betul kan? Sebab itulah Nabi dan para sahabat bila mereka kenal Allah, mereka nak buat kerja yang Allah suruh sahaja. Dia tak nak buat ada apa yang manusia suruh. Kalau bangun kerana Allah, duduk kerana Allah, makan kerana Allah, berjalan kerana Allah, berniaga kerana Allah, berhijrah kerana Allah, kahwin kerana Allah, didik anak kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Bila tu? Bila mereka betul-betul kenal Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang begitu hebat. Okey, itu kesan pertama bila kita beriman dengan sifat Al-Qudus. Iaitu kita menjadi semakin cinta pada Allah, semakin taat, dan akhirnya kita akan rasa kemanisan beriman. Yang Nabi sebut dalam satu hadis kan, man wajada salasun man kunna fihinna wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang ada pada dirinya, dia akan merasai kemanisan, kelazatan iman kepada Allah. Okey, yang kedua, kesan beriman dengan sifat Al-Qudus ialah dia akan mensucikan Allah dalam semua aspek. Kata-kata Allah dalam Quran, dia kata semuanya sempurna, semuanya lengkap. Walaupun Allah sebut pasal neraka, Allah sebut pasal makanan dalam neraka, azab dalam neraka, dia kata Allah maha suci daripada kezaliman, Allah maha suci daripada keaiban. Bila Allah bakar manusia dalam neraka, Allah tak zalim, Allah tak lemah, Allah tak lupa. Yang kedua, dari segi perbuatan Allah, hukum hakam yang Allah buat
Termasuklah hukum mencuri, potong tangan. Kalau berzina, dah kahwin, rejam sampai mati. Daripada sifat Al-Qudus menjadikan dia apa? Dia sentiasa mensucikan Allah. Bila Allah kata hukum rejam sampai mati, Allah maha suci daripada segala kelemahan, segala kekurangan dan segala perbuatan yang tidak ada hikmah. Itu yang kedua, kita akan mensucikan Allah dalam semua aspek. Perkataan Allah, perbuatan Allah, nama Allah, sifat Allah. Contoh kita kata sifat Allah Al-Alim. Bila kita faham Allah juga Al-Qudus, tak boleh kita kata Allah ni, kenapa ni? Yang ni Allah tak tahu ke? Kenapa Allah biarkan? Kita tidak mengkuduskan Allah. Okey. Jadi termasuk mensucikan Allah dari segi perkataannya, dari segi perbuatannya, dari segi nama-nama dan sifatnya, termasuklah apa dia? Kita wajib mengisbatkan apa yang Allah isbatkan untuk dirinya. Yang disebut, yang Allah sebut sendiri dalam kitabnya Al-Quran. Jadi kalau Allah kata dia Yadullah, Allah kata Allah Yadullah, tangan Allah. Jadi kalau kita beriman dengan sifat Al-Qudus, kita kena percaya. Mensucikan Allah ialah mengesahkan, mengiyakan apa yang Allah sebut. Jangan tukar makna. Kalau Allah kata tangan, kita kena kata tangan. Cuma kena tambah yang Allah juga sebut. Laisa kamitsli syai'un. Allah ada tangan, tapi tangan Allah selayaknya untuk Allah. Tak mungkin sama dengan tangan makhluk. Bila kita kata tangan Allah, Allah sebut tangan, tapi maknanya lain. Kita tidak mensucikan Allah. Seolah Allah ni ada kelemahan. Allah nak cakap benda lain, tapi maksudnya yang lain. Sedangkan Allah sebut ayat Quran tu cukup jelas. Mubin. Ayat Allah cukup jelas. Boleh difahami oleh semua orang. Jadi kenapa Allah nak bagi perkataan lain, tapi maksudnya lain. Jadi bila kita menukarkan perkataan dalam Al-Quran, ataupun menukarkan makna, kita sebenarnya telah tidak mensucikan Allah. Tidak mengkuduskan Allah. Okey? Termasuk mensucikan Allah juga ialah kita menafikan sekutu. Kadang-kadang mulut kita menafikan Allah tidak ada sekutu, Allah tidak ada anak, Allah tidak ada isteri. Itu kata-kata kita, tapi dalam perbuatan kita, tindakan kita kadang-kadang seolah kita merasakan Allah itu lemah. Allah perlukan pembantu. Allah ada raka kongsi. Buktinya apa? Kadang-kadang kita ikut juga hawa nafsu. Kadang-kadang kita ikut juga kata-kata manusia walaupun bercanggah dengan perintah Allah. Kadang-kadang kita ikut cakap bos kita, cakap suami kita yang bercanggah dengan perintah Allah. Bila kita ikut cakap manusia yang bercanggah dengan perintah Allah, sebenarnya kita tidak mensucikan Allah. Secara tak langsung, secara tak sedar, kita mengatakan Allah ni ada kekurangan. Hukum Allah ada kelemahan. Sebab tu aku kadang-kadang kena dengar cakap bos. Kadang-kadang kena dengar cakap suami. Secara tak langsung, kita tidak mensucikan Allah. Okey, termasuk juga mensucikan Allah ialah berhukum dengan semua hukum Allah. Berhukum dengan semua hukum Allah. Dan tidak berhukum dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Bila kita berhukum dengan hukum manusia, dalam keadaan kita ada pilihan, dalam keadaan kita sedar, kita tidak mensucikan Allah dari segi iaitu mengakui hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Hukum Allah penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Itu pun satu bab. Berapa ramai yang belajar agama, belajar Quran, tapi bila dari segi peraturan hidup, dia ambil undang-undang manusia. Dalam pemerintahan negara, dia ambil undang-undang manusia. Sebenarnya dia telah tidak mensucikan Allah dari segi mendaulatkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada seorang sahabat Adi bin Hatim
mengatakan kepada Nabi, orang Nasrani dia sembah Allah, dia bukan sembah berhala. Jadi apa masalahnya? Nabi menjawab, betul mereka sembah Allah, tapi mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu pun termasuk tidak mensucikan Allah dari segi mendaulatkan hukum Allah. Bila kita mengatakan, ya Allah kata halal, kita kata haram, kita tidak mensucikan Allah. Yang haram kita kata halal kan. Berapa ramai yang buat maksiat setiap hari dalam keadaan sedar. Jadi secara tak langsung dia mengatakan yang dia buat tu adalah betul, yang perintah Allah adalah tidak sempurna. Kalau sempurna dia dah ikut dah. Jadi secara tak langsung orang Islam pun tidak mensucikan Allah dalam bab berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, antara juga yang menunjukkan orang Islam tidak mensucikan Allah ialah ini banyak berlaku, iaitu zannus su' bi rabbil alamin, bersangka buruk dengan Tuhan. Bersangka buruk dengan Tuhan. Berapa ramai orang yang bersangka buruk pada Allah, walaupun dia hafal sifat Allah, nama Allah Al-Quddus. Dia tak faham apa makna Kudus. Bila Al-Quddus, Allah tu maha sempurna, maha suci daripada segala kekurangan. Maksudnya apa sahaja yang Allah takdirkan semuanya betul dan mesti ada hikmah, mesti ada kebaikan. Tiba-tiba dia bersangka buruk. Dia kata, kenapa Allah asyik memberi masalah padaku? Itu bersangka buruk pada Allah dan makna dia tidak mensucikan Allah. Kenapa aku je yang difitnahkan? Ini biasa berlaku ni. Kalau orang fitnah dia sekali, okey lagi dia sabar. Kali kedua sabar lagi. Kali ketiga dia tak sabar dah. Ketika itu secara tak sedar dia bersangka buruk pada Allah. Kenapa asyik aku sahaja difitnahkan? Sebenarnya dia telah bersangka buruk pada Allah. Sebab semua fitnah yang berlaku itu adalah dengan izin Allah. Bila dengan izin Allah, wajib dia bersangka baik. Semoga dengan fitnah yang berulang-ulang kepada aku, semua ni berlaku dengan Allah dan pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan untuk aku. Sebab Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim. Apatah lagi sifat utama Allah ialah Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Ayat ni kena berhati-hati. Ramai yang orang Islam, dia hafal nama Allah Al-Quddus, tapi sebenarnya amalan dia bercanggah dengan maksud Al-Quddus. Dia banyak bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebutkan dalam hadis yang biasa kita dengar, orang beriman, keadaan orang beriman semuanya baik. Tak ada yang tak baik. Kalau dia beriman pada Allah, semua keadaan baik. Walaupun nampak pada zahirnya musibah. Walaupun nampak pada zahirnya bencana alam. Tapi bagi orang beriman, dia tetap baik. Bila dia kata tak baik je, maka dia telah bersangka buruk pada Allah dan dia tidak mensucikan Allah. Kadang-kadang kita dengar orang Islam, ini dari kata-kata keluar daripada mulut orang Islam. Kita biasa dengarkan. Ada kata apa? Kalau Tuhan tu ada, kenapa Tuhan tak selamatkan orang Islam yang diseksa, dibunuh di Palestin, di Syria, di Somalia, di Myanmar? Kalau Tuhan tu ada, kalau Tuhan tu nampak, kalau Tuhan tu penyayang, kenapa Tuhan tak tolong mereka? Itu bersangka buruk pada Allah. Ada orang Islam yang sebut macam tu. Bila dia bercakap macam tu, sebenarnya dia tidak mensucikan Allah. Tidak ada Al-Quddus. Habis nak cakap macam mana? Kena cakap apa saja yang Allah takdirkan pasti terbaik. Pasti terbaik untuk orang tu. Cuma kita je tak nampak. Bagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah kata diwajibkan berperang ke atas kamu dan peperangan itu sangat dibenci oleh kamu. Kamu tak suka, tapi Allah wajibkan. Kenapa? Sebab moga-moga yang kamu benci itu sebenarnya baik untuk kamu. Dan moga-moga yang kamu suka tu sebenarnya tidak baik pada kamu. Dan Allah tutup ayat ni dengan apa? Dengan satu akidah yang kalau kita faham, kita akan terima semua takdir Allah. Apa dia? Allah kata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tak tahu.
Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang yang terbaik ialah musibah. Maka sebab tu Allah bagi musibah pada kita. Kadang-kadang yang terbaik pada seseorang, nikmat. Allah bagi nikmat sihat. Sebab dengan nikmat sihat, dia dapat berdakwah. Lagi sihat, lagi dia kuat berdakwah. Allah lebih tahu. Tapi kadang-kadang kita dengan nikmat sihat, kita buang masa. Maka Allah bagi kita sakit. Okey? Jadi, salah satu kesan beriman dengan sifat ataupun nama Allah Al-Qudus ialah wajib kita bersangka baik kepada Allah, dan apa sahaja yang Allah takdirkan, kita kena yakin itu adalah yang terbaik dan penuh dengan hikmah. Walaupun kita tidak sedar ataupun belum tahu apa hikmahnya. Okey, kesan yang ketiga, satu lagi, kadang-kadang kata penulis ni, wa man zanna annahu yudayyi'u alayhi amalahu as-salih allazi amilahu khalisan liwajhil karim ala imtisali amri wa yubtilahu alayhi bila sabab min al-'abdi aw annahu yu'aqibuhu bima la sun'a lahu fihi wala ikhtiyara lahu wala qudrata wala iradata fi husuli bal yu'aqibuhu ala fi'lihi wa subhanahu faqad zanna billahi zanna as-saw. Contoh kata penulis ni, dia kata, aku buat amalan dah banyak tapi tak nampak apa kesan. Itu juga termasuk bersangka buruk pada Allah. Maknanya dia tak yakin pada janji Allah. Seolah dia mengatakan Allah tu tidak menepati janji ataupun bercakap tidak benar. Kadang-kadang dia kata, tengok Allah tu, orang kafir yang lawan Tuhan, Allah bagi dia senang, Allah bagi dia sihat, Allah bagi umur panjang. Aku yang beriman, solat pagi, petang, siang, malam, Allah tak bagi sihat, Allah tak bagi senang. Kata-kata itu pun menggambarkan dia sebenarnya telah bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dibagi contoh, saya ringkaskan. Saya ambil yang penting-penting sahaja. Okey. Kadang-kadang macam orang munafik, Allah bagi contoh dalam Quran. Bila Nabi dalam satu peperangan Nabi hampir kalah. Orang munafik terus kata, tengok Allah tak tepat janji. Allah kata nak janji orang beriman, tapi tengok Nabi dan sahabat kalah. Kata-kata itu juga menunjukkan bahawa dia tidak mensucikan Allah. Dia telah bersangka baik kepada Allah. Dia bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja berlaku depan mata kita, tak boleh kita pakai andaian ataupun pakai logik akal kita. Sebaliknya kita kena yakin dengan sifat Al-Quddus. Apa saja yang berlaku, Allah Maha Suci daripada kezaliman, daripada keaiban, daripada buat sesuatu tanpa hikmah. Allah Maha Suci. Okey. Kita pergi habis kita pergi pada sifat yang kedua, as-subuh. As-subuh. As-subuh ni kata ulama, dia makna dia lebih kurang dengan Al-Quddus. Sebab tu bila malaikat mendakwa dia tu lebih baik daripada manusia, maka sepatutnya malaikat yang dilantik sebagai khalifah. Apa alasan malaikat? Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami mensucikan Allah dengan memujinya, dan kami juga wa nuqaddisu lak, membersihkan Allah. Jadi malaikat guna dua-dua. Bila guna dua-dua tu, subuh dan kudus, ada perbezaan sedikit. Okey, kita tengok apa kata ulama tentang makna as-subuh. Qala Ibnu Manzur fil Lisanil Arab. Qala Abu Isa Az-Zajjaj, as-subuh allazi yunazzihu an kulli su'in. As-subuh ialah yang bersih, yang suci daripada segala keburukan.
Kata Imam Nawawi, wa qala Nawawi, qala Ibnu Faris wa Zubaidi wa ghairihima, kata Ibnu Faris, ahli bahasa dan Zubaidi, dan selain pada keduanya, subuh ialah Allah Subhanahu wa taala dan al-muradnya ialah al-Quddus. Makna as-subuh ialah al-Quddus. Al-musabbah al-muqaddas, iaitu yang disucikan daripada segala keaiban, kekurangan, kelemahan. Jadi maknanya lebih kurang, kata Imam Nawawi. Cuma kalau kita nak detailkan, dia lebih kurang macam ni. Al-Quddus, Allah tu suci. As-subuh, Allah tu bersih daripada segala keburukan. Sifat yang buruk, sifat yang lemah, sifat kekurangan, keaiban. Itu subuh. Kudus, Allah tu sendiri adalah suci. Saya bagi contohlah. Macam saya ni, saya sendiri bersih. Asal saya ni memang bersih. Itu dipanggil kudus. Tapi kalau saya bersih daripada kelemahan yang datang daripada luar, itu dipanggil subuhun. Boleh jelas, ha? Dan terlalu banyak dalam Al-Quran yang Allah perintah dan Allah bagi tahu. Allah perintah supaya makhluk ni, khususnya manusia, mensucikan Allah. Antaranya ialah Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan dengan nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Sucikan daripada apa? Daripada kelemahan, kekurangan, keaiban. Dan saya dah sebut sebelum ni, bila maksud mensucikan Allah bukan setakat kita sebut subhanallah, tapi kemuncak daripada mensucikan Allah ialah macam tadilah, iaitu kita cinta pada Allah, kita mentaatinya dan meninggalkan segala larangannya. Tidak ada makna kalau mulut kita berzikir subhanallah tapi kita masih mengingkari perintah Allah. Jadi kemuncak kepada mensucikan Allah ialah mentaatinya. Bukan zikir. Zikir itu hanyalah proses. Zikir subhanallah walhamdulillah itu hanya proses untuk menjadikan kita orang yang sentiasa mentaati Allah. Okey. Biasa Allah, kalau Allah suruh kita mensucikan, Allah sebut dengan memujinya. Kalau kita perasankan, Sabbihisma rabbikal a'la, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam surah An-Nasr, Allah kata apa? Dalam surah An-Nasr. Boleh buka surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kenapa banyak ayat ataupun doa zikir yang Nabi ajar, bila sebut mensucikan Allah, selepas tu ada memujinya. Sebagaimana Allah perintah dalam surah An-Nasr, fasabbih, sucikan bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan engkau. Kenapa? Apa kaitan mensucikan Allah dengan memujinya? Kata ulama, kaitannya ialah bila kita mensucikan Allah, mana Allah tu suci, Allah tu hebat. Bila Allah tu suci, Allah tu hebat, maka Allah automatik Allah terpuji. Allah adalah Tuhan yang terpuji. Maka sebab tu tasbih dengan memuji disertakan. Dan dengan sebab itu juga antara zikir yang terbaik ialah disertakan dua-dua ni. Satu, mensucikan Allah. Yang kedua, memujinya. Apa di antara zikir yang terbaik? Nabi kata, siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah mensucikan Allah, wa bihamdihi memujinya. Siapa yang baca ni setiap hari, setiap pagi 100 kali, apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Zikir apa ni? Satu, mensucikan. Yang kedua, memuji. Subhanallah wa bihamdihi. Bacalah setiap pagi 100 kali. Dan juga antara zikir terbaik ialah bila digabungkan dengan memuji Allah dan
mensucikan Allah. Apa dia antaranya? Iaitu Nabi kata, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua perkataan yang sangat Allah cinta dan sangat ringan di lidah dan sangat berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua, satu mensuci pun ada dan memuji pun ada. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bacalah. Zikir ni Nabi tak sebut bila, mana boleh baca bila-bila masa. Cuba baca 10 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 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 Baca. Subhanallah. Nabi kata apa? Mudah disebut, ringan di lidah, tapi kesannya sangat akan memberatkan timbangan kita. Kadang-kadang orang tak dapat masuk syurga dan tak juga dimasuk neraka dan ditahan di tengah-tengah di nama satu tempat yang bernama Al-Arab. Sebab apa? Sebab amalan soleh dia dengan amalan yang tak soleh sama banyak. Tapi kalau kat dunia dia selalu baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kadang-kadang sekali je dia akan memberatkan timbangan amal solehnya. Jadi jangan buang masa bila ada masa free. Bukan jangan tunggu masa free. Sepatut kita mencari masa. Jadikan masa kita free untuk berzikir pada Allah. Kenapa? Sebab dia akan membantu kita, iaitu memberatkan timbangan amal soleh kita di akhirat besok. Mudah je. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan dalam satu hadis Nabi kata, subhanallah walhamdulillah tamla'ani al-mizan. Perkataan subhanallah iaitu mensucikan Allah, dan walhamdulillah memuji Allah, tamla'anil mizan, akan memenuhi timbangan. Subhanallah. Benda simple je. Benda simple je. Tapi ramai orang terlepas pandang ataupun terlupa nak sebut. Subhanallah walhamdulillah. Okey. Dan kita tahu kan, yang mensucikan Allah, yang berzikir pada Allah bukan manusia sahaja, tetapi juga semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, termasuklah tumbuh-tumbuhan, gunung-ganang, pokok, kayu, rumah, kereta, telefon, semua bertasbih mensucikan Allah. Macam mana mereka tasbih, bahasa apa yang mereka tasbih, zikir apa yang mereka baca, kita tak tahu. Allah kata kamu tak faham. Tapi Allah beritahu semuanya kena Allah. Semuanya cinta pada Allah. Sebab tu, dengan sebab cinta itulah, semua makhluk Allah sentiasa mensuci dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Isra', boleh buka surah Al-Isra' ayat 44. Surah Al-Isra' ayat 44. Allah kata apa? Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Apa saja yang di langit, as-sab'u 7 lapis, sama ada langit sendiri ataupun malaikat yang berada di setiap lapisan langit, semua tusabbihu, mensucikan Allah, berzikir pada Allah. Dan begitu juga yang ada di bumi, semua yang ada di bumi, 7 lapis bumi, semua sentiasa berzikir dan mensucikan Allah. Bahkan Allah tegaskan lagi, wa im min syai'in, tidak ada sesuatu pun. Ini lagi penegasan. Tidak ada sesuatu pun kecuali semuanya mensucikan Allah, dan ada perkataan bihamdihi. Jadi sebab itulah bila mensucikan Allah lebih lengkap, lebih sempurna, kena disertakan dengan bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi.
Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu tak faham tasbih semua ni makhluk-makhluk, sama ada yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Kamu tak faham. Kita pernah dengarkan batu pernah bagi salam kepada Nabi. Mimbar tunggul tunggul pokok kurma yang Nabi duduk ketika berkhutbah di awal, menangis sebab Nabi dah tinggalkannya setelah dibina mimbar yang baru. Dan dalam surah Al-Baqarah pun Allah sebut ada batu yang wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang jatuh kerana takut pada Allah. Jadi batu ni bukan setakat berzikir, tapi rasa takut, rasa gerung kepada Allah sampai jatuh. Itu gambaran bahawa kalau manusia berakal waras, maka manusia yang berakal ni sepatutnya lebih banyak berzikir mensucikan Allah dibanding dengan makhluk-makhluk yang tak bernyawa dan tidak berakal. Okey, itu sahaja dua sifat Allah, Al-Quddus dan As-Subuh. InsyaAllah kita sambung kelas kita dengan sifat yang lain pada 2 minggu daripada sekarang. Ada soalan? Saya pernah ditanya oleh sahabat tentang pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Bolehkah saya hidup dengan kerja tu, tapi saya yakin Allah yang memberi rezeki dan yang mencukupkan rezeki. Alhamdulillah, okey, ini bukan soalan. Yalah, betul. Bila kita dididik, kalau nak cari rezeki kena ada kerja. Nak kerja kena ada sijil. Nak sijil kena lulus universiti. Nak lulus universiti kena masuk sekolah. Semua proses-proses itu menjadikan kita tak percaya pada Allah. Kita percaya yang boleh bagi rezeki ialah pekerjaan tu. Sebab sistem mendidikkan kita macam tu. Dan sebab tu bila kita nak tinggal kerja, nak buat kerja sendiri, kita tak berapa yakin. Akhirnya kita terperangkap dengan sistem tu dan akhirnya kita menjadi hamba kepada sistem tu. Belajar untuk bekerja, untuk cari makan, dan setelah dapat kerja, bekerja untuk bayar hutang pula. Akhirnya kita tak buat kerja agama. Saya recommend orang beli kereta pada sebuah kedai jual kereta dan loan kereta lulus. Lalu pemilik kedai itu kasih duit komisen pada saya sebab recommend. Adakah duit komisen itu dikira haram? Wallahu alam lah, wallahu alam. Saya tak berani nak jawab lah. Nabi sebut dalam satu hadis, al-halalu bayyinun. Benda yang halal jelas. Wal haramu bayyinun. Dan benda yang haram pun jelas. Wa bainahuma, dan antara yang haram dan yang halal syubhat, benda yang syubhat. Maka Nabi bagi formula. Kalau benda yang tak jelas, sebaik-baiknya tinggalkan. Wallahu alam. Saya ingin bertanya, mana soalan? Soalan tak ada. Sifat Allah atas tu. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala tak termasuk dalam 90 nama Allah ke? Tak. Daripada sifat Allah ada, daripada nama Allah ada sifat Allah. Contoh As-Sami'. Dia adalah nama Allah, dia juga adalah sifat. Nama Allah As-Sami', sifat Allah yang mendengar. Jadi sebenarnya dalam nama Allah ada sifat Allah. Al-Alim. Nama Allah Al-Alim. Tapi sifat Allah juga, dia ialah maha mendengar. Wallahu alam. Untuk menghapuskan cebisan kertas yang mengandung ayat Quran. Apa cara terbaik? Cara terbaik ialah ada dua kaedah lah. Pertama, kita koyak cebisan yang ada ayat Quran tu sampai hancur, sampai tak nampak tulisan ayat Quran tu. Itu salah satu. Kita bila koyak dah hancur, tak nampak tulisan ayat Quran, boleh buang bangku sampah. Sebab masa tu kita bukan buat ayat Quran dah tak ada dah. Semua dah hancur. Yang kedua, kita bakar.
kita bakar. Dan kalau tak ada tempat nak bakar, kita boleh pergi satu tempat. Di Selangor pun ada satu tempat khas, tempat pelupusan ayat Al-Quran. Kita pergi hantar sana, dia akan hancur dan dia akan bakarkan. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz ada dalil ke? Betul. Zikir tasbih dari manusia lebih mulia daripada tasbih malaikat ataupun tidak? Tidak ada dalil lah. Tidak ada dalil. Tasbih manusia lebih mulia daripada tasbih malaikat. Dia macam ni. Dia manusia berbeza dengan malaikat. Manusia ada akal, ada nafsu. Malaikat ada akal tapi tidak ada nafsu. Maka sebab itulah malaikat ni, bila tak ada nafsu, dia tak ada cabaran. Malaikat ni sentiasa tak pada Allah 24 jam. Dia tak mungkin malaikat membantah perintah Allah. Sebab dia dicipta untuk mentaati Allah. Allah kata apa? Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sentiasa melakukan apa saja yang diperintah. Mereka tak boleh bantah. Sebab apa? Dia tak ada nafsu. Dia tak ada cabaran. Dan sebab itulah malaikat tak diberi balasan masuk syurga. Sebab dia tak ada cabaran. Allah cipta malaikat bukan untuk menguji malaikat. Berbeza dengan manusia, Allah uji manusia untuk menguji manusia. Sebab itu Allah bagi akal dan Allah bagi nafsu. Nafsu sebagai cabaran. Akal supaya kita berfikir. Okey. Jadi soalan dia, betul tak zikir manusia lebih baik pada zikir malaikat? Dia bergantung. Kadang-kadang zikir malaikat lebih baik pada zikir manusia bila manusia berzikir dalam keadaan tak khusyuk. Tapi kalau manusia beriman kepada Allah, berzikir dengan khusyuk, maka zikir manusia ketika itu pastilah lebih baik daripada zikir malaikat. Sebab manusia berzikir dalam keadaan ada cabaran, ada nafsunya, ada godaan syaitan. Tiba-tiba dia berjaya zikir dengan khusyuk. Maka zikir manusia ketika itu adalah lebih baik daripada zikir malaikat. Wallahu alam. Macam mana nak selalu bersangka baik dengan Allah? Nak selalu bersangka baik pada Allah, iaitu salah satu cara, selalulah belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah satu persatu. Bila kita dah faham semua nama Allah, semua sifat Allah, tak ada ruang untuk kita bersangka buruk. Allah Al-Hakim, Allah bijak. Bila Allah bijak, apa saja Allah buat, mesti ada hikmah. Kita tak ada ruang nak bersangka buruk. Allah Ar-Rahman, Allah penyayang. Bila Allah penyayang, tiba-tiba Allah bagi musibah. Tak ada ruang untuk kita bersangka buruk. Kenapa? Allah bagi musibah dalam konteks Allah Maha Penyayang. Jadi, cara pertama untuk menjadikan kita sentiasa bersangka baik pada Allah, iaitu kenal Tuhan melalui nama-nama Dia. Yang kedua, kenallah Allah melalui ayat-ayat Al-Quran satu persatu. InsyaAllah tak ada masalah. Bila kita dah kenal Allah, kenal semua sifat-sifat Allah, kita tak akan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada formula tak untuk elak rasa mengeluh ataupun musibah? Okey, tips. Apa? Boleh. Anda tak boleh fokus. Okey, tips. Macam mana untuk elak rasa mengeluh ataupun musibah? Tips dia. Pertama, bila datang musibah je, kita ingat kepada satu hadis, Nabi kata, kalau semua manusia berkumpul daripada awal sampai akhir untuk memudaratkan kita, tapi Allah tak izinkan, tak berlaku. Begitu juga sebaliknya, kalau semua manusia daripada awal sampai akhir berkumpul semua satu dunia untuk memberi manfaat pada kita, tapi Allah tak izinkan, tak berlaku. Maksudnya apa? Bila berlaku musibah, mesti dengan izin Allah. Bukan dengan sebab kuasa manusia. Manusia tak ada kuasa. Bila dengan izin Allah, pasti ada hikmah. Sebab sifat Allah Al-Hakim. Alimun Hakim. Allah bukan setakat berilmu, tahu benda yang sudah, yang sedang dan yang akan datang. Tapi semua yang Allah takdirkan ada hikmah.
Dan juga ingat kepada satu ayat Allah dalam surah Al-Baqarah yang saya dah baca tadi. Moga-moga yang kamu tak suka tu, Allah kata sebenar baik untuk kamu. Dan yang kamu suka tu sebenar tak baik untuk kamu. Dan di hujung Allah kata apa? Kenapa boleh jadi yang kita suka tak baik? Yang kita tak suka jadi baik. Kenapa? Sebab kita tak tahu. Allah saja yang tahu. Besok nak berlaku apa kita tak tahu dah. Kadang-kadang Allah bagi kita kereta rusak hari ini. Kita tak tahu. Besok rupa-rupanya ada musibah di tengah jalan. Tanah runtuh ke? Jadi kita tak jadi pergi. Sebab apa? Allah sayang pada kita. Allah bagi kita rusak. Jadi kereta rusak tu nampak macam musibah. Tapi dengan musibah ni dapat mengelak musibah yang lebih besar. Okey? Satu. Yang kedua, bila Allah bagi musibah, untuk mengelak daripada mengeluh, ialah ingat pada satu hadis Nabi. Nabi kata, bila Allah sayang pada seseorang, Allah akan uji dia. Jadi, bila Allah bagi musibah pada aku, semoga musibah ini tanda Allah sayang pada aku. Mungkin dengan sebab aku sihat, tak ada musibah, aku lalai, aku lupa. Jadi Allah nak aku sentiasa dekat dengan dia, aku sentiasa berdoa, merayu pada dia. Caranya apa? Allah bagi musibah, barulah aku ada masa dengan Allah. Jadi musibah ini sebenarnya tanda Allah sayang kepada aku. Yang ketiga, ingatlah, semua orang beramal nak pahala. Tapi ramai yang terlepas pandang. Pahala amalan apa yang paling besar? Saya ulang, semua orang beramal nak pahala. Tapi ramai terlepas pandang, pahala amalan apakah yang paling besar? Apa amalan yang pahalanya paling besar? Apa dia? Solat, bukan. Puasa, bukan. Solat malam, bukan. 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 Pahala dia paling besar dan tidak ada had. Sabar. Kalau kamu berdakwah tak sabar, tak jadi pahala paling besar. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 10 kan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang yang sabar ganjaran pahalanya tanpa had. Jadi bila Allah bagi musibah, ingat pada ayat ni, surah Az-Zumar ayat 10. Kenapa aku nak mengeluh ni? Allah nak bagi pahala yang lagi besar. Kadang-kadang aku tak boleh solat malam. Kadang-kadang aku solat fardu tak sempat nak solat sunat. Kadang-kadang aku tak sempat zikir. Jadi banyak terlepas pahala. Tiba-tiba Allah bagi musibah dengan tujuan bagi peluang pada aku untuk dapat pahala yang lebih besar daripada pahala solat malam. Lebih besar daripada pahala solat sunat. Apa dah? Aku mesti redha, aku mesti sabar. Semoga dengan musibah ini dan dengan aku tidak mengeluh, darjah aku semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, 3 tips supaya kita bila ada masalah kita tak mengeluh. Kita tak menyesal, kita tak marah. Rumah kita, sofa kita, semua di rumah kita, kereta juga berzikir kah? Ya. Surah apa tadi? Al-Isra ayat 44 cukup jelas. Allah kata, wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun mereka semua bertasbih pada Allah. Siapa yang mengatakan sofa tak berzikir, dia menafikan ayat tadi. Dia tidak mensucikan Allah. Malaikat tak masuk syurga. Malaikat tak masuk syurga, mereka akan jadi penjaga syurga. Ada 2 makhluk saja yang akan masuk syurga, iaitu manusia dan jin. Sebab tu Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, 2 makhluk ni mereka untuk beribadat pada Allah. Tapi tak ada ayat yang Allah kata aku tidak jadikan mereka untuk beribadat. Sebab mereka memang dicipta untuk beribadat dan tak ada cabaran, tak ada ujian. Sebab tu Allah tak bagi pada mereka nafsu. Jadi mereka tak masuk syurga, dia akan jadi penjaga syurga. Bagaimana untuk beramal dan zikir Asmaul Husna? Tak, al-asmaul husna bukan zikir. Allah kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah sebut dalam Quran, bagi Allah ada nama-nama yang baik. Maka hendaklah kamu berdoa dengan menggunakan al-asmaul husna. Jadi bila kita nak berdoa, gunalah nama Allah sesuai dengan apa yang kita nak minta.
Kalau nak minta rezeki, guna nama Ar-Razzaq. Ya Razzaq. Kalau nak minta rahmat Allah, guna nama Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Jadi saya tak jumpa dalil sama ada daripada Quran ataupun hadis yang Nabi galakkan ataupun Nabi suruh kita berzikir menggunakan nama-nama Allah yang baik. Bahkan sebaliknya, terlalu banyak zikir-zikir yang Nabi ajar pada kita yang bukan daripada Al-Asma'ul Husna. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terlalu banyak zikir yang Nabi ajar tapi bukan daripada Al-Asma'ul Husna. Wallahu alam. Seseorang yang sentiasa buat kesalahan yang sama pada setiap hari tapi apabila malam dia minta maaf. Dia macam ni. Bila dia minta maaf tapi dia ulang lagi dosa, jadi sebenarnya dia belum bertaubat lah. Sebab syarat bertaubat mesti tinggal dosa. Yang kedua mesti menyesal. Yang ketiga berazam tak akan ulang. Ada 3 syarat ni barulah taubatnya diterima. Tapi kalau buat dosa pagi, malam minta maaf, besok buat lagi, sebenarnya dia belum bertaubat kepada Allah. Kecuali macam ni. Dia buat dosa, kemudian dia tinggal, dia menyesal, dia berazam tak akan buat. Dia pun bertaubat pada Allah. Lepas seminggu, dia buat balik, itu dikira dosa baru. Sebab dia betul-betul dah tinggal. Tapi kalau dalam masa hari dia, siang hari dia buat dosa, malam dia bertaubat, besok dia buat lagi, sebenarnya dia belum bertaubat lah. Sebab dosa belum ditinggalkan. Apa maksud istilah murji'ah? Murji'ah ni golongan yang berfahaman kita serah pada Allah. Murji'ah serah pada Allah. Allah nak jadikan kita buat jahat, jadi jahatlah kita. Allah nak masukkan kita neraka, masuk neraka lah kita. Itu golongan yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab Allah bagi pilihan pada kita. Allah bagi akal, Allah hantar Nabi, Allah turunkan Al-Quran, dan Allah tunjukkan ini jalan kejahatan, ini jalan keburukan. Kita diberi pilihan. Sedangkan golongan murji'ah ni, dia kata serah pada Allah. Wallahu alam. Sistem pendidikan yang Ustaz katakan tadi rasanya dijalankan oleh mungkin semua negara Islam. Sejak bila dan kenapa jadi begitu? Mohon pandangan Ustaz kaedah ini untuk membetulkannya. Okey, sistem pendidikan yang ada di mana-mana, termasuklah di negara Islam, termasuklah di Universiti Azhar, Mesir, sebenarnya bukan daripada Islam. Sistem peperiksaan, orientasi peperiksaan, dia bukan daripada Islam. Belajar untuk periksa, periksa untuk lulus, lulus untuk dapat CJ untuk bekerja. Itu bukan daripada Islam. Sebab sistem yang dia ajar dalam Al-Quran ialah belajar untuk kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan untuk menjadi hamba Allah yang taat. Dan bila menjadi hamba Allah yang taat, dia akan diberi ganjaran syurga. Jadi kemuncak balasan orang yang belajar agama ialah syurga. Adapun dunia ni, Allah dah janji, kalau kamu kafir, kamu bekerja keras, Allah bagi rezeki. Tak ada masalah. Kalau kamu orang Islam, kamu bekerja, Allah bagi rezeki. Jadi dunia Allah bagi pada siapa yang dia suka dan siapa yang dia tak suka. Tapi iman, amal, rahmat Allah, Allah akan bagi kepada yang dia suka sahaja. Sistem yang Allah anjurkan dalam Al-Quran ialah sistem untuk mendapat rahmat Allah. Sistem untuk mendapat syurga Allah. Kaedahnya apa dah? Bukan melalui persekolahan seperti sistem yang ada sekarang. Kaedahnya bukan belajar berpecah-pecah. Yang ni belajar bahagian usuluddin. Yang ni bahagian bahasa Arab. Yang ni bahagian fiqh. Tak. Sistemnya ialah belajar Islam secara sumul. Bermula daripada surah Fatihah, daripada Al-Quran sampai surah An-Nas. Belajarlah sunnah Nabi semua sekali. Setakat yang kita mampu. Jangan pecah-pecahkan. Yang belajar usuluddin tak tahu syariah. Yang belajar bahasa Arab tak tahu agama. Itu sistem bukan daripada Islam. Sebab itulah tidak ada ulama yang zaman dahulu, para sahabat ke, ulama salafus salih ke, tak ada yang pakar hanya bahagian tertentu. Kalau mereka pakar dalam bahasa Arab, mereka juga bahagian hadis pakar. Mereka juga bahagian Al-Quran pakar.
Sebab mereka diajar oleh sistem yang ada dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang Islam, masuklah ke dalam Islam keseluruhannya. Jangan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah syaitan. Apa langkah syaitan? Ambil Islam juzuk-juzuk, bahagian-bahagian. Bahagian solat kita ambil Islam. Bahagian nikah kahwin kita ambil undang-undang manusia. Bahagian haji kita ikut sunnah Nabi. Bahagian mendidik anak kita ikut sistem barat. Itu bukan Islam. Islam kena masuk Islam secara keseluruhannya. Wallahu a'lam. Ustaz, macam mana nak amal HR apa dia tu? HR. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Allahu akbar 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Subhanal malikil quddus 19 kali. Astaghfirullah 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi al-qiyamah 10 kali. Adakah ini sahih? Setahu saya tak sahih. Saya tak pernah jumpa hadis macam ni dan bunyi pun bilangan tu pun pelik lah. Ada 10, ada 19. Wallahu alam. Setahu saya ini bukan daripada hadis yang sahih. Kita dapat beza hadis yang sahih ataupun tak. Tengok bentuk zikir, tengok bilangan zikir tu kadang-kadang nampak pelik. Sekali 10, sekali 19. Wallahu alam. Setahu saya dia tak sahih. Bolehkah Ustaz terangkan apa yang dimaksudkan dengan fitnah dalam doa berikut? Okey. Wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Okey. Maksud dia ialah ini hadis sahih ni. Hadis ni doa ni panjang ni. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Baru sambung. Wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Bila kita minta pada Allah, bila engkau nak menurunkan musibah kepada sesuatu kaum, fitnah pada satu kaum, apa maksud fitnah? Fitnah yang paling dahsyat, yang paling bahaya ialah fitnah syirik. Iaitu kalau kaum tu ada ditimpa musibah syirik pada Allah, maka kita minta pada Allah, matikan aku awal supaya aku dapat dihindar daripada fitnah syirik. Jadi fitnah yang dimaksud dalam hadis ini ialah fitnah yang paling bahaya yang menjadikan manusia ahli neraka, iaitu fitnah syirik. Allah sebut dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Apa tu? Iaitu syirik. Syirik lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab itulah Khidir bunuh budak kecil setelah diperintah oleh Allah. Kenapa dia bunuh? Bunuh tu dosa besar, jenayah besar. Sebab nak mengelakkan fitnah yang lagi dahsyat, iaitu budak tu kalau membesar, kalau dia biarkan hidup, dia akan syirik pada Allah. Dan akhirnya dia akan mati dan masuk neraka. Wallahu a'lam. Ustaz, selawat ringkas dengan selawat panjang, pahala dia sama ke? Saya berselawat sallallahu alaihi wasallam saja sebanyak 300 beban da'i ke? Selawat mula? Selawat ringkas dengan selawat panjang, pahala dia sama ke? Saya berselawat sallallahu alaihi wasallam saja. Tak sama. Sebanyak 300. Selawat yang ringkas dengan selawat yang panjang, soalan dia pahala sama? Pasti tak sama. Allahumma salli ala Muhammad dengan kita selawat dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai habiskan. Pasti pahalanya tak sama. Dalam satu hadis disebut daripada Aisyah radhiyallahu anha, al-ajru ala qadari masyaqqah. Pahala yang Allah bagi mengikut kadar kesusahan kita. Kalau kita baca ringkas, tak berapa susah. Tapi kalau selawat panjang, lagi susah. Maka pahala yang panjang pastilah lebih baik daripada pahala yang pendek. Kita baca Quran surah 3 kul dengan kita baca surah Baqarah, mana nak sama? Jadi pahala berdasarkan setakat mana kesusahannya. Lagi susah, lagi panjang, lagi besar pahala. Tapi ingatlah, yang pasti dapat pahala tu satu lagi syaratnya mesti sama dengan Nabi. Kadang-kadang kita panjang tapi tak sama dengan Nabi, tak dapat pahala. Salawat kita panjang tapi salawat bukan daripada Nabi. Kadang-kadang baca sampai 10 minit, tak dapat pahala. Itu bukan pahala semakin banyak tapi tak dapat langsung.
kalau selawat tu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ramai orang percaya COVID-19 ni adalah hasil tangan-tangan manusia jahat untuk menguasai dunia. Adakah ini bermakna secara tidak langsung menafikan sifat Allah yang dikongsikan sekarang kerana mereka lebih percaya makhluk daripada kekuasaan Allah, bahawa setiap yang berlaku itu adalah atas izin Allah? Ya, apa saja yang berlaku semuanya dengan izin Allah. Tapi puncanya daripada manusia, sebab Allah jadikan dunia ni sebagai tempat menguji manusia. Bila Allah jadikan manusia untuk menguji, Allah bagi pilihan. Manusia nak merancang kejahatan, silakan. Tapi balasannya dia akan tangguh di akhirat. Manusia nak buat baik dan nak merancang kebaikan, silakan. Tapi balasannya pahala dan syurga di akhirat. Tapi semua yang berlaku, perancangan yang baik ke, perancangan buruk, semua dengan izin Allah. Sebab itulah, semalam pun kita ada tadabburkan. Allah dah begitu dalam Quran. Musuh-musuh Islam sentiasa merancang untuk menghancurkan Islam, untuk menyekap tersebarnya dakwah. Bahkan dibantu pula oleh syaitan, iblis. Bahkan iblis ni daripada mula lagi dicipta Adam, dialah perancang utama untuk menyesatkan manusia, dan yang dia nak sesatkan bukan orang biasa, Nabi Adam. Jadi perancangan manusia betul berlaku tapi dengan izin Allah. Kalau dengan izin Allah, kita kena yakin perancangan tu pasti ada kebaikan untuk kita. Kalau tak baik, Allah tak akan izinkan. Satu. Yang kedua, kita kena yakin bila perancangan musuh di bawah perancangan Allah, maka jangan takut pada perancangan musuh, sebab berlaku dengan izin Allah. Maknanya kalau Allah nak halang perancangan musuh bila-bila masa, sekelip mata je. Jadi sebenar Allah benarkan perancangan musuh tu, sebenarnya Allah nak menguji kita. Setakat mana kita berdepan dengan perancangan musuh dibanding dengan perancangan syaitan yang berlaku 24 jam. Kadang-kadang kita fokus pada perancangan musuh, tapi kita lupa kita pun ditipu oleh syaitan 24 jam. Ya. Jadi Allah nak uji kita. Bila ada perancangan musuh, kita takut kepada siapa? Takut pada Allah ataupun takut pada manusia? Wallahu a'lam. Macam mana nak tegur guru yang ajar mengaji di kawasan pedalaman yang tutup aurat angkat sikit dia. Yang tutup aurat separuh. Macam mana nak tegur guru yang ajar mengaji di kawasan pedalaman yang tutup aurat sepenuhnya? Nak tegur apa lagi dah tutup aurat sepenuh? Nak suruh tengok tadabbur, tak boleh sebab kawasan dia nak tegur dia bukan pasal aurat. Nak tegur dia supaya dia juga mengajar tadabbur. Dia sendiri tengok tadabbur. Begitu kan? Kan? Lain tak sampai. Tak, beli. Apa dia panggil? OTG. Ada. Bagi pada guru yang mengajar Quran di kawasan pedalaman yang dah tutup aurat dah bagus. Cuma yang kurang bagus ialah sebab dia tak faham Quran. Beli benda ni, OTG ni, harga dia 150, hadiah pada dia. Dan dia boleh dengar melalui telefon, walaupun tidak ada line. Di kawasan hutang mana apa, walaupun tak ada line, sebab nak dengar benda ni dia tak perlu line internet. Jadi beli yang ni, hadiah pada dia, dia boleh dengar bila-bila masa melalui telefon dia. Pagi, petang, siang, malam, di mana-mana sahaja. Kalau betul kita ikhlas nak bantu dia, bagi ni. Ataupun kalau dia tak ada duit, kita pun tak ada duit, bagi tahu pada kita sponsor. Bagi tahu mana-mana orang miskin yang perlu dengar tadabbur Al-Quran, tapi tak ada kemampuan, kita boleh sponsor ni, OTG. Dan dengan ada telefon, dia boleh dengar di mana-mana sahaja. Walaupun tidak ada line internet. Harga dia 150. Yang apa ni? Ini yang juzuk amma. Ya juzuk amma. Juzuk amma ni makna semua surah-surah dalam juzuk yang ke-30. Yang juzuk 29 dalam proses. Dalam masa terdekat kita akan keluarkan OTG untuk juzuk yang ke-29. Sistem demokrasi untuk memilih pemimpin, adakah ia Islami, Ustaz?
Dia sistem demokrasi untuk memilih pemimpin bukan Islami. Tetapi kita jangan lupa pada satu kaedah, kalau kita tak terlibat dengan sistem demokrasi yang ada sekarang, keadaan akan lagi teruk, akan lagi caca merbah. Kita tak ambil tahu berlaku pilihan raya ke, siapa nak pilih, mungkin akan naik orang yang lagi jahat. Maka kaedah dalam fiqh mengatakan, bila ada dua mudarat. Ikut sistem demokrasi mudarat. Kalau tak ikut pun mudarat juga, maka pilihlah yang paling kurang mudarat. Pilih yang paling kurang mudarat. Kita ikut sistem demokrasi sebab tidak ada lagi sistem Islam, supaya paling-paling kurang kita dapat pastikan yang naik itu, yang dipilih dalam pilihan raya taklah sejahat sangat. Wallahu a'lam. Saya nak tanya, adik saya berkahwin dengan perempuan berniqab dan dia tak benarkan isterinya bersua muka dengan suami saya. Katanya tiada dalil yang membolehkan untuk bersua muka. Tak. Dia kata tak ada dalil untuk bersua muka. Sebenarnya asas sesuatu halal. Dan dia akan jadi haram bila ada dalil yang mengatakan haram. Sepatut kita tanya dia, ada tak dalil yang mengharamkan isteri kamu bersua muka dengan abang ipar? Ada tak dalil? Tak ada. Yang ada dalil ialah haram bercakap dalam keadaan bernafsu, haram tengok wanita dengan nafsu gairah. Itu ada dalil. Allah kata apa? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah katalah wahai Muhammad kepada orang beriman, tunduk pandangan. Tunduk pandangan daripada benda haram. Mana apa tu? Bukan tak boleh berjumpa. Bila berjumpa, tunduk pandangan. Bila kita kata tak boleh jumpa langsung, apa dalil? Jadi tolong tanya dia, apa dalil menyebabkan tak boleh bersua langsung? Sebenarnya tidak ada dalil. Wallahu a'lam. Malaikat tak ada nafsu, jadi tak ada cabaran. Allah cipta manusia untuk diuji. Bukan soalan. Di akhirat, hitungan hisab ke atas orang beriman dilakukan secara berseorangan atau dilakukan, saya dah sebut ni, Nabi kata hisab khas untuk orang beriman ialah secara individu. Allah panggil seorang-seorang, bukan di khalayak ramai. Dan Allah akan sebut dosa kita satu persatu sampai kita akui dan kita yakin akan masuk neraka. Lepas tu Allah kata, sebagaimana kat dunia aku tutup dosa kamu ni daripada orang lain tak tahu, maka di akhirat aku ampunkan dosa ni semua sekali dan masuk syurga. Itu cara hisab orang beriman. Jadi tak ada siapa tahu dosa dan keaiban kita. Kalau kaset-kaset agama dan bacaan ayat Quran yang dah rosak kita boleh buang begitu saja, ya boleh buang. Kaset agama, dia tak ada tulisan. Dia tak ada tulisan. Yang haram ni kita buang dalam bentuk tulisan. Ya. Kalau bergerak atas, turun sikit. Kalau bergerak sendiri tidak apa, tapi ada segelintir yang mengajak dan seperti membakar semangat untuk apa tu? Sampai ada umat Islam yang mula merancang untuk menyimpan makanan. Saya pernah dengar je. Mula berhijrah ke hutan dan kawasan-kawasan terpencil. Meninggalkan kelompok mukmin dengan alasan untuk selamatkan iman. Persediaan adalah lebih kepada pertahanan fizikal dan kekuatan luaran. Kalau bergerak sendiri tidak apa, tapi ada segelintir yang mengajak dan seperti membakar semangat untuk berbuat demikian. Tak, sebenarnya saya pun tak tahu daripada dalil mana Al-Quran ke hadis yang suruh mereka pergi ke hutan. Saya tak tahu, ada dalil tak? Kalau ada dalil sebut ayat berapa, surah apa, hadis apa. Bila berlaku fitnah ni, ada tak perintah daripada Allah, daripada Quran ataupun hadis yang suruh dia pergi ke hutan? Saya tak pernah jumpa. Jadi saya minta tolonglah, siapa yang nak lari ke hutan, tolong bagi dalil pada saya dan saya boleh join sekali. Agama tak boleh pakai akal, tak boleh pakai perasaan dan tak boleh pakai sumbernya rujukan manusia. Apatah lagi rujukan manusia yang tak beriman.
Dan kita dah jumpa ayat Quran banyak. Allah beritahu orang musyrikin Mekah hari pertama mereka dah konspirasi, merancang untuk menyekat dakwah Islam, untuk membunuh Nabi. Tapi Allah kata apa? Wa mahilhum, biarkan mereka serah pada aku. Habis Nabi buat apa? Nabi teruskan dakwah. Allah tak kata sebab perancangan musuh kamu pergi ke hutan, kamu pergi ke gua. Tak ada dalil pun. Allah kata teruskan dakwah. Teruskan dakwah. Urusan musuh serah pada aku. Kerja kamu bukan berdepan dengan musuh, bukan merancang lawan musuh. Kerja kamu mentaati perintah Allah. Jadi bagi saya, selagi tidak ada dalil, jangan kita pergi dan jangan ajak orang. Kalau kita buat sesuatu tanpa dalil, sebenarnya kita telah mengingkari perintah Allah. Kita buat agama ikut akal kita. Wallahualam. Harap-harap lepas ni kita tutup hutan. Semua orang beramal nak pahala, tapi ramai yang terlepas pandang dengan amalan yang pahalanya paling besar. Okey, betul. Slow dia. Malaikat tak masuk syurga. Malaikat jaga syurga. Syurga, jin dan manusia. Bila dia uji, terfikir dalam hati mungkin ini balasan yang Allah atas kesilapan saya dahulu. Berdosa ataupun bersangka buruk pada Allah. Tak, sebenarnya Puan Nur Hayati, bila Allah bagi musibah pada kita, tak payahlah kita fikir ini adalah balasan kejahatan kita. Sebab apa? Kenapa tak perlu berfikir macam tu? Sebab Nabi dah cakap. Allah pun sebut dalam Quran. Tidak ada satu pun musibah yang menimpa manusia melainkan sebagai kafarah. Okey? Sebagai kafarah kepada dosa kita. Satu. Yang kedua, Nabi kata, semua manusia, semua anak Adam berdosa. Bila kita berdosa, kemudian Allah bagi musibah untuk menghapuskan dosa, memanglah dengan musibah tu Allah nak hapuskan dosa. Tak payah kita fikir, ni musibah ni sebab dosa aku. Tak payah, memang kita berdosa. Dan memang Allah nak hapuskan dosa kita. Bersyukurlah dengan musibah tu. Yang patut kita buat apa dia? Bila dapat musibah, yang patut kita buat apa dia? Redha dan sabar. Dengan redha, diampunkan dosa. Dengan sabar, naik darjah pahala. Ingatlah, bila ada musibah, tak payahlah kita duk fikir, ini sebab dosa aku. Tak. Redha. Bila kita redha, automatik Allah akan ampunkan dosa kita dengan musibah tersebut. Yang kedua, sabar. Dengan sabar, Allah angkat darjah kita dan Allah gandakan pahala kita tanpa had. Wallahualam. Ustaz, saya tak ada pilihan. Apa tu? Saya tak ada pilihan. You berkahwin. Saya tak ada pilihan untuk berkahwin sebab calonnya pilihan orang tua. Tapi bila selidik calon tu ada masalah kesihatan, kemurungan. Patutkah saya teruskan pilihan orang tua? Tak patut. Tak patut. Dia sebenar ikut hukum yang sebenar-benarnya, mak bapak tak boleh menentukan pilihan calon menantunya. Mak bapak tak boleh. Pilih yang lain, pilih yang lain. Dia, setiap orang ada hak untuk memilih calonnya. Mak bapak tak ada hak. Cuma Quran sebut apa? Kalau kita pilih calon suami ke isteri ke yang tak solat, ketika itu mak bapak ada hak. Sebab apa? Sebab yang kita pilih betul-betul bercanggah dengan agama. Masa tu mak bapak ada hak untuk halang. Tapi kalau mak bapak pilih yang ada masalah kesihatan, masalah agama, kita ada hak untuk bantah dan untuk menolaknya. Dan itu tak dikira derhaka pada mak bapak. Di mana hendak diletakkan pembelajaran dalam ilmu dunia, misalnya ilmu perubatan dan kejuruteraan dalam sistem pendidikan Islam yang Ustaz cakap tadi, berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Okey. Dia sistem pendidikan tu, sistem pendidikan yang ada sekarang, dia bukan daripada Islam. Tapi sekarang soalnya, ada tak sistem pilihan lain ataupun alternatif untuk kita tinggalkan sistem tu? Tak ada. Kalau tak ada, buat sementara kita ikut dulu mana yang ada membawa kebaikan, seperti boleh menampung fardu kifayah. Bahagian perubatan medik kan, bahagian apa-apa sajalah profesional
yang tidak ada di tempat lain dan dia boleh membantu kelompongan fardu kifayah. Maka kita pergilah belajar. Cuma kita lengkapkan. Kalau ambil medik, kalau boleh kita bekalkan agama pada mereka. Sebab berapa ramai yang belajar medik tapi bukan aurat. Berapa ramai yang belajar bidang bukan agama, akhirnya jadi perasuah. Sebab tidak ada bekalan ilmu agama. Jadi kita boleh teruskan apa yang ada sebab belum ada alternatif. Kemudian kita lengkapkan apa yang ada dengan bagi bekalan ilmu agama pada anak-anak kita. Jadi macam contohlah, saya bagi contoh Dr. Daniel. Dia belajar perubatan daripada sistem yang ada, tapi akhirnya dia jadi penceramah agama. Dari mana dia dapat? Bukan daripada sistem yang ada. Dia belajar di luar. Dia belajar daripada syekh-syekh, daripada pembacaan. Kalau macam tu, untuk sementara okeylah. Sebelum kita ada sistem yang benar-benar daripada Islam. Wallahualam. Pertanyaan tadi zikir 10 kali semua tiada. 19 kali salah tulis. Oh, salah tulis. Semua zikir-zikir itu 10 kali. Okey. Kalau semua 10 ada kemungkinan sah. Nanti saya cek dulu. Apa nama apa? Maming. Boleh PM saya, nanti saya cek hadis tu. Bila PM saya. Wirid dan zikir terbaik wajib selari dengan ittiba'u Rasulullah. Apa hukum bila isteri yang telah kematian suami tidak mengikut hukum iddah yang ditetapkan dalam Al-Quran, iaitu 4 bulan 10 hari? Hukumnya berdosa lah. Dia sama dengan hukum lain lah. Langgar perintah Allah buka aurat, mengumpat. Termasuklah sama juga bila keluar dalam tempoh suami dia meninggal, tempoh iddah 4 bulan 10 hari dia keluar juga. Hukumnya berdosa lah. Dia tidak mentaati Allah. Ketika itu, dia tak macam dia bersangka buruk pada Allah. Dia juga termasuk orang yang bersangka buruk pada Allah. Sebab tu dia tak ikut perintah Allah. Seolah hukum yang Allah tetapkan 4 bulan 10 hari tak berapa sesuai untuk dia. Ataupun tak boleh dilaksanakan sekarang. Sebenarnya Allah lebih tahu hukum yang sesuai untuk manusia, dan bila Allah tetapkan hukum, dia sesuai untuk bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Ada lagi? Turun sikit. Doa ni ada tak dalam Hisnul Muslim? Doa apa ni? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Saya tak pasti, tapi ini daripada hadis yang sahih. Saya tak pasti ada tak dalam Hisnul Muslim. Boleh cek sendiri ya. Cuba angkat dia. Ustaz nak teruskan pembelajaran anak di universiti awam ataupun hafiz, mana yang terbaik? Oh ni jawapan tak, yang terbaik ialah ikut pengajar Al-Quran. Kadang-kadang hafiz tapi tak faham, tak jadi baik juga. Kadang-kadang pergi universiti tapi dibekalkan dengan ilmu tadabbur, dibekalkan dia sampai itu ilmu sunnah Nabi, maka boleh jadi baik. Jadi yang pentingnya bukan tahfiz, bukan universiti, tapi pengajian agama berdasarkan Al-Quran dan sunnah ada tak pada dia. Kalau ada, dia pergi ke mana pun insya-Allah okey dan selamat. Adakah dengan cara berkongsi kuliah Ustaz di Facebook, adakah itu salah satu cara berdakwah? Ya, salah satu. Tapi jangan bergantung pada share, kongsi ceramah di Facebook selama-lamanya. Dakwah ni kena berkembang, kena berubah cara dia. Jangan satu pendekatan sahaja. Yang mana lebih afdal, berdoa ketika sujud akhir ataupun ketika tahiyat akhir? Tak, yang terbaik ialah sujud. Nabi sebut dengan jelas adalah hadis, hamba yang paling dekat ialah ketika dia sujud. Hamba yang paling dekat kepada Allah ketika sujud, bukan tahiyat akhir. Dan tempat yang kedua terbaik, berdoa dalam salat, tahiyat akhir. Selepas sujud, tahiyat akhir. Wallahualam. Angkat lagi ya. Saya kehilangan anak yang usia 18 tahun genap. Sejak itu tiap hari saya fikir yang baik. Mungkin arwah anak nak jemput saya di pintu syurga. Bolehkah saya fikir macam tu? Dan betul ke doa seorang ibu tiada hijabnya? Arwah anak seorang yang sangat disayangi oleh semua orang dan guru-gurunya. Tak boleh kita fikir macam tu.
Bila anak kita mati, kemudian dia pula budak pelajar yang baik, semua guru suka, maka kita berfikir, semoga anak aku menanti aku di pintu syurga. Tak boleh kita fikir. Sebab apa? Bila kita fikir nak tunggu dia nak tarik kita di pintu syurga, seolah kita dah bagi tahu anak kita ahli syurga. Itu salah. Sebab menentukan ahli syurga ataupun ahli neraka bukan urusan manusia. Itu urusan Allah dan itu adalah ilmu ghaib. Tak ada siapa yang tahu. Kita hanya boleh berdoa semoga, kena ada perkataan semoga. Semoga anak aku menjadi ahli syurga dan semoga kalau aku tak masuk syurga, dia akan tarik aku ke syurga. Itu tak apa. Kena ada perkataan semoga. Tapi kalau kita rasa anak aku memang ahli syurga, dia akan tarik aku, tak boleh. Berdasarkan satu hadis, seorang sahabat, suami dia meninggal, kemudian dia ucapkan satu perkataan yang menggambarkan dia seolah tahu suaminya ahli syurga. Dia kata, hani'an laka ya Abas Sa'ib. Suami dia, nama dia dipanggil gelaran Abas Sa'ib. Dia kata, hani'an, bertuahlah engkau, wahai Abas Sa'ib. Bila Nabi dengar, Nabi pun tanya, dari mana kamu tahu suami kamu adalah ahli syurga? Ini sahabat ni. Aku pun tak tahu. Nabi kata, aku pun tak tahu suami kamu ahli syurga. Makna apa tu? Salah. Salah kita menghukum orang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Sebab itu urusan Allah. Yang kedua, itu adalah ilmu ghaib. Kita hanya boleh berdoa, semoga suami aku dimasukkan di tempat bersama ahli syurga. Wallahualam. Bagi pencerahan tentang hubungan manusia antara Islam dengan orang bukan Islam, seperti Cina, India, Allah sebut dalam surah Baqarah, hubungan kita dengan mak bapak, hubungan kita dengan anak yatim, orang miskin. Last sekali Allah sebut apa? Wa an taqulu linnasi qawlan hasana. Hubungan dengan orang biasa yang bukan Islam ialah sentiasa berkata perkataan yang baik. Mana kena bercakap benda yang baik, kena tunjuk akhlak yang baik, kena tunjuk contoh yang baik dan kena berdakwah. Itu hubungan kita dengan orang kafir, Cina, India dan sebagainya. Adapun kalau kafir itu betul-betul menentang Islam, itu dia panggil kafir harbi, dan itu pun kalau kita ada kerajaan, kita ada kuasa, kita boleh memerangi dia. Tapi kalau kita pun lemah, kita pun tak ada kerajaan, jangan lawan. Sebab itulah Nabi peringkat awal berdakwah di Mekah. Nabi bawa Islam. Islam adalah agama yang benar. Dan orang Mekah ni sesat, penyembah berhala. Dan orang Mekah yang sesat menghentam Nabi, maki Nabi, perangi Nabi, tangkap sahabat dan bunuh. Nabi tak lawan. Sebab apa? Sebab belum ada kekuatan. Belum ada kekuatan. Wallahualam. Dah. Macam mana nak ajar Islam dengan ibu yang baru masuk Islam yang dah berumur 80? Ibu macam berat sikit kita ajar dengan bacaan solat. Selalu lupa, susah nak ingat. Bolehkah kita ajar dengan gerak solat saja? Boleh. Nabi kata, kalau orang tak boleh nak baca Fatihah, tak boleh nak hafal, maka Nabi kata bacalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tak boleh juga, tak payah baca apa-apa. Ajar pergerakan saja. Berdasarkan ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan setakat dia mampu. Apatah lagi dia dah tua, umur 80, lidah pun dah berat kan. Lidah pun dah berkarat dah, tak boleh nak sebut Jawi ataupun Arab. Maka jangan paksa dia. Yang penting dia yakin Allah dia, Tuhannya adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang wajib dia ikut. Kemudian dia solat mengikut kemampuan dia. Wallahualam. Apa pendapat Ustaz tentang ada kalangan orang yang memperli penceramah yang menyampaikan kulahnya berlatar belakangkan kitab-kitab yang dimiliki? Tak payahlah perli. Kewajipan kita, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Ini perintah pada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang beriman, kalau kamu orang beriman, dengar apa yang Allah nak perintah. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhlah kamu daripada bersangka buruk pada sesama orang beriman. Maknanya haram kita bersangka buruk pada orang beriman. Kalau ustaz ceramah di belakang dia, gambar kitab-kitab rumah dia je,
Jangan bersangka buruk. Wajib bersangka baik. Apa dia? Semoga dengan kitab yang banyak itu, ilmu ustaz pun semakin mantap. Jangan haram kita bersangka buruk. Tak pasal-pasal dapat dosa bersangka buruk. Okey. Salam ustaz, kalau wanita bekerja kematian suami, macam mana hukum eddahnya? Adakah perlu beliau ambil cuti? Kalau suami meninggal dan dia bekerja dan pendapatan dia dah cukup, sepatutnya dia tak bekerja lah. Sebab kerja ni perempuan sepatut di rumah. Bila dibolehkan wanita bekerja? Bila ada masalah pendapatan tak cukup ataupun nak bantu suami. Tapi kalau pendapatan dia cukup, simpanan pun banyak, sepatutnya dia tak keluar. Sepatutnya dia tak bekerja. Tapi kalau suami meninggal, pendapatan dia tak cukup, dia memang kena bekerja. Kalau ambil cuti pun tak boleh, dibolehkan bekerja. Itu dia panggil apa? Darurah tubihu al-mahzurat. Kaedah dia. Bila ada darurah, dia menghalalkan apa yang dilarang. Asalnya dilarang, tak boleh keluar. Tapi sebab ada keperluan, dia perlu bekerja untuk bagi makan pada anak isteri, ketika itu boleh keluar. Tetapi tak boleh berhias, tak boleh pakai wangian, tak boleh pakai cantik-cantik dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Bukan makna lepas tu boleh pakai cantik, boleh pakai wangian, tapi berpada-pada. Dalam tempoh 4 bulan 10 hari langsung tak boleh pakai wangian, langsung tak boleh pakai yang cantik-cantik. Okey? Ataupun satu keperluan dia perlu pergi bayar bil elektrik kan. Anak tak ada siapa nak bayar. Kalau tak bayar kena potong. Masa tu dia boleh keluar walaupun dalam tempoh edah. Wallahualam. Bolehkah kita doa Allahumma hasibni hisaban yasira? Kerana setengah daripada ustaz kata jangan apa tu? Jangan berani. Tak faham ah? Jangan berani doa kerana semua yang hisab akan. Tak, ustaz tu tak faham tu. Ustaz tu tak faham. Doa ni Nabi baca dan Nabi suruh sahabat baca. Allahumma hasibni hisaban yasira. Bahkan Allah sebut dalam surah apa? Infitar. Orang beriman sifatnya apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah sebut dalam Quran, orang beriman akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan lepas hisab yang mudah, dia akan masuk syurga. Dia akan berjumpa keluarganya dalam keadaan masrura. Dia gembira. Jadi macam mana ustaz ni cakap hisab yasirah masuk neraka? Tak, bercanggah dengan Quran. Hisab yasirah ahli syurga, masuk syurga. Dan Nabi baca doa ni. Tak kalah Nabi baca doa, makna Nabi nak masuk neraka? Tak. Boleh baca, wallahualam. Hari ustaz ada join pergi program TV Al-Quran Time. Saya terlepas lah. Mohon info kalau masih. Oh, hari saya pergi apa ni? Quran Main Time. Main Quran Time. Saya pun tak ingat dah. Boleh Google lah. Saya tak ingat tarikh. Betul ke? Dalam YouTube ada. Betul ke isteri nak bersedekah kena minta izin suami terlebih dahulu? Tengok duit siapa. Kalau duit suami dia kena minta izin. Kalau duit isteri, hak isteri, dia tak perlu minta izin dan suami tak ada hak untuk halang ataupun untuk tahu. Ustaz berdoa mengangkat selepas solat. Adakah sunnah? Mengangkat apa ni? Mengangkat tangan. Tertinggal angkat tangan. Okey. Berdoa. Saya tak faham. Berdoa mengangkat selepas solat. Mengangkat tangan tu. Okey, sunnah Nabi, kadang-kadang Nabi berdoa angkat tangan. Kadang-kadang Nabi berdoa tak angkat tangan. Jadi sunnahnya, kadang-kadang angkat, kadang-kadang tak angkat. Kalau kita setiap kali berdoa, angkat tangan. Setiap kali berdoa, angkat tangan. Bukan sunnah Nabi. Ataupun setiap kali berdoa, tak pernah angkat tangan. Pun bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang mana? Kadang-kadang angkat, kadang-kadang tak. Wallahualam. Orang Islam menegur sikap orang Islam yang melampau. Dengan teguran yang sangat keras. Keras dan menyakit hati. Sehingga mengundang rasa marah. Bolehkah? Tak boleh. Dakwah mestilah bil hikmah. Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwah mesti dengan hikmah. Dakwah ni benda yang mengajak orang pada kebaikan dan manusia tak suka pada kebaikan. Bila manusia tak suka, kena ajak dengan lembut, kena sentuh hati dia, kena tunjukkan akhlak yang baik.
Kalau dengan keras tu orang lagi tak suka. Dakwah benda yang baik orang tak suka. Dengan cara yang keras lagi orang tak suka. Sebab tu Allah perintah Musa pergi berdakwah pada Firaun. Manusia yang paling jahat ketika itu sampai tahap dia mengaku Allah. Itu pun Allah pesan pada Musa, cakap lemah lembut. Jangan cakap kasar, jangan maki walaupun dia musuh aku. Wallahualam. Cukup ah? Kita kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.